speech dah boleh? Speech dah boleh apa? Speech dah boleh. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. So, yang ada bersama saya, dah makan tengah hari ke belum? Okay, so hari ini sekejap lagi saya akan sharekan sedikit perkongsian berkaitan dengan Paylight. Sepetang ini saya bersama-sama dengan speech therapist akan berkongsi sedikit tips ataupun info berkaitan dengan Paylight. So boleh share live saya ini bersama dengan rakan-rakan anda untuk invite mereka bersama-sama dan lebih kurang 1 jam sesi petang ini. Okay, hari ni hari Jumaat kat Johor, kita bercuti. Okay, siapa yang dah join saya punya live ini, say hi, okay. Hai semua, selamat petang. Dah makan tengah hari ke belum? Saya baru lepas makan tengah hari tadi. Okay, so sekarang hari ni, petang ni berada di office. Anda yang tak bekerja hari ini tengah buat apa tu kat rumah? Okay, semoga anda sihat bersama keluarga. Okay, alright. So saya masih menunggu speech therapist kita, Cik Raihana, untuk bersama-sama kita. Okay, mana ST Rai kita ni? Saya nak invite dia bersama saya untuk sesi live petang ini. Okay, sepetang ini kita akan bincangkan berkaitan dengan Paylight. Mungkin kita pernah biasa dengar Paylight, kan orang selalu cakap Paylight, apa sebutan tak betul, sebutan tak jelas kan. Tapi sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan Paylight? Mungkin kita pun tak aware dengan definition of Paylight itu. Okay, sambil tu saya menunggu Rai, ST Rai untuk bersama-sama dengan kita. Okay, alright. Okay, siapa dengan saya untuk sesi broadcast petang ini? Wow, okay, work from home. Alright, okay. Work from home. Okay, so work from home, semoga dapat menjalankan kerja-kerja di rumah dengan baik. Okay, tak ada gangguan. Ada gangguan tak kat rumah? Kalau saya work from home memang susah lah dengan anaknya. Kan sekejap nak makan, sekejap sekarang nak pergi toilet, sekejap nak ajak main. Memang kalau kat work from home saya memang susah saya nak nak fokus lah. Okay, kita masih menunggu lagi kita punya ST Rai untuk join kita punya live sesi kita ini. Alright. Sekejap Okay, sepetang ini kita akan cerita tentang pasal
pelat. Okey, macam saya memang ada anak saya sekarang ni, yang nombor 2, Muhammad Alif, umur 4 tahun, dah pergi tadika nuri. Tapi memang saya perasan anak saya nombor 2 ni memang kalau sebutan, terutama sebutan S, dia tak boleh sebut. So kalau saya tanya pada terapi pertuturan, memang anak saya memang ada masalah pelat lah. So kita nak tahu sejauh manakah tahap keseriusan anak kita tentang pelat ni lah. Sama ada mereka ni memang yang berisiko tinggi ataupun memang mereka ni dalam fasa untuk memperbaiki mereka punya sebutan. Dan pada masa ketika bilakah parents patutnya rasa risau bila lihat anak ni pelat dan sebagainya. Okey, kalau nak tahu tentang pelat itu sebenarnya, pelat ini adalah mereka yang mempunyai masalah bunyi bahasa. Okey, masalah bunyi bahasa ini dah dikenali sebagai pelat. So, keyword dia adalah masalah bunyi bahasa. Okey, itu yang dinamakan sebagai pelat. Mungkin sebelum ni kita selalu dengar pelat, tapi kita tak tahu definisi sebenar apa itu pelat. So hari ni harapnya mereka yang join dengan saya dah beritahu dah definisi pelat tu, iaitu masalah bunyi bahasa. Okey. So kita nak tahu siapa yang berisiko untuk mengalami masalah bunyi bahasa atau pelat ni. So siapa kawan-kawan saya dekat dalam ni yang ada anak dia yang punya masalah pelat? Cuba angkat tangan sikit ataupun wave kat saya. Okey, yang ada masalah pelat. Sebab macam saya, anak saya nombor 2 tu umur 4 tahun. Kalau saya lihat memang dia masih pelat. Kalau dia bercakap pun memang bahasanya tak jelas lagi. Alright, okey. So untuk siapa yang mempunyai masalah berisiko untuk mempunyai masalah bahasa ni, dia adalah kanak-kanak yang cleft. Okey, cleft. Okey, masalah kanak-kanak yang cleft. Lepas tu masalah kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran, ataupun mereka yang mempunyai masalah motor ataupun kita panggil sebagai neurological. Okey, ini adalah kanak-kanak yang berisiko untuk mengalami masalah bunyi bahasa atau kita panggil dalam bahasa simple adalah pelat. Okey. Dan tetapi kita tahu pelat ni bukan hanya untuk kanak-kanak juga tau. Orang dewasa pun boleh mempunyai masalah bunyi bahasa. Maksudnya orang dewasa pun boleh mengalami masalah pelat. Okey. Kalau masalah pelat dekat kanak-kanak ini, selain daripada mereka mempunyai masalah struktur seperti cleft, kemudian mereka ada masalah sensori seperti pendengaran, ini juga disebabkan mereka mempunyai otak mengalami kesukaran untuk menghantar mesej kepada organ oral. Okay, maksudnya otak kita ni dia nak hantar signal kepada organ oral kita. Maksudnya kalau organ oral kita ni bahagian lidah ni lah, untuk menghasilkan sesuatu bunyi bahasa tersebut. So otak dia nak hantar signal kepada kita punya lidah ini untuk hasilkan bunyi bahasa tersebut. Jadi ataupun mungkin disebabkan dia mempunyai kelemahan. So mungkin dari kelemahan otot oral. Okey, otot oral yang menyebabkan dia nak keluarkan bunyi seperti bunyi yang sebenar. Alright. Okey. Wah, ramai juga petang ini sesiapa yang share siapa yang join live saya ini. Alright. Boleh say hi kepada saya dan boleh share live ini pada rakan-rakan untuk join. Okey. Okey, tak apa. Panggil dia duduk sebelah sini. Alright, okay. Kemudian, kita cakap tadi kenapa punca masalah pertama sekali memang mereka ada masalah pendengaran. Dan dari segi untuk hantar signal daripada otak ke organ oral. Ataupun organ oral mereka lemah menyebabkan dia suka nak hasilkan bunyi. Itu untuk pada kanak-kanak. Okay, macam mana pula untuk orang dewasa? Untuk orang dewasa ni selalunya mereka ni mempunyai masalah ni sejak mereka kecil lagi, ataupun semasa mereka mengalami seperti brain injury disebabkan kemalangan, ataupun mereka menghidapi stroke yang menyebabkan kemahiran pertuturan mereka terganggu. Okey, itu adalah punca ataupun masalah yang dialami oleh orang dewasa kenapa mereka ni masih ada pelat. So untuk orang dewasa, kalau kita lihat kenapa mereka ada pelat, selepas ni kita ada jumpa dengan orang yang ada pelat, mungkin sebab daripada kecil, ataupun dari aspek contohnya ada brain injury, and then ataupun mereka pernah mengalami stroke dan sebagainya, menyebabkan kemahiran pertuturan mereka terganggu.
Okey, jadi jangan pelik pula kenapa orang dewasa ni ada pelat. Okey. So kalau nak tanya apa punca pelat ni, masih tak dapat nak kenal pastilah. Tapi sebenarnya banyak research dah dijalankan. Okey, pelat ni sebab kipas saya. Sebenarnya kalau pelat tu macam saya pun kadang sebut S tu macam tak sampai. Kan orang kata, ada tak mitos orang kata lidah pendek. Lepas tu apa orang kata, selain lidah pendek kena potong lidah lah. Apa tu, alamak saya lupa lah apa selalu orang cakap lah kenapa pelat ni kan. Makan pulut. Orang kata sebab makan pulut boleh sebabkan pelat. Selalu kalau kecil-kecil budak-budak orang kata jangan bagi anak makan pulut nanti pelat ke gagap. Lebih kurang macam tu lah kan. Tu tak tahulah itu mitos. Okay. Kalau nak tengok based on research, trend pelat ni sebenarnya jangan terperanjat kaum lelaki lebih ramai mengalami pelat berbanding dengan wanita ataupun perempuan. So kalau tengok daripada research trend, lelaki lebih ramai pelat berbanding dengan perempuan. So siapa tak setuju angkat tangan. So ini adalah research, bukan saya punya claim tau. Ni based on research trend, lelaki lebih ramai pelat daripada perempuan. Dan yang kedua, faktor yang mungkin menyebabkan berlakunya pelat ini adalah daripada semasa komplikasi semasa ibu itu mengandung. Sama ada sebelum ataupun selepas kelahiran anak tersebut. And then mungkin dari aspek sejarah ahli keluarga yang memang mereka ni ada orang kata keturunan yang mengalami masalah pertuburan ataupun bahasa. Dan yang terakhir, mungkin mereka ini mengalami jangkitan di telinga, iaitu otitis media yang berpanjangan. So ada 4 kita lihat kajian menunjukkan. Yang pertama tadi saya ulang balik, lelaki lebih ramai daripada perempuan yang menghadapi pelat. And then komplikasi semasa mengandung sama ada sebelum dan selepas kelahiran. And then dari segi family history, mereka ada ramai ahli keluarga yang sebelum ni mengalami masalah pertuturan. Dan yang keempat adalah yang mungkin mengalami jangkitan, iaitu otitis media yang berpanjangan. So mungkin saya nak ajak saya punya speech therapy. Saya tak say hi kat speech therapist kita. Hai. Hai, Assalamualaikum everyone. Sorry sangat tadi ada masalah teknikal, jadi saya tak dapat nak join. Saya join terus face to face lah. Kita orang ni masih amatur. So niatkan tadi nak try yang invite 2 screen tu kan, tapi tak tahulah kenapa ni duk cuba tak pandai. So tak apalah, kita panggil dia duduk sebelah kita. So mungkin sebab ni tadi bila cakap pasal jangkitan telinga ni, otitis media ni, apakah lebih detail lah kot tentang tu kan. Ataupun tadi saya sebut salah satu kanak-kanak yang berisiko untuk pelat ni adalah kanak-kanak yang cleft. Cleft kan? Cleft. Macam tu lah. Okay, so mungkin boleh terangkan sikit. Okay, through research kita masih tak tahu certain budak kalau dia tak ada masalah motor atau sensory macam telinga, tapi dia masih boleh ada masalah bunyi bahasa. So kenapa? Jadi tapi kajian dapat buktikan ini adalah yang Dr. Dayana baru sebutkan, ini adalah faktor risiko yang diorang dah dapat tahu. And antaranya lelaki, and then complication masa mengandung. And then kenapa jangkitan telinga? Kanak-kanak they are prone to have ear infection. Memang senang sangat untuk diorang ada mengalami masalah jangkitan telinga. Bila datang untuk evaluation bahasa dengan pertuturan pun, speech therapist akan tanya macam mana pendengaran dia. Dah pernah check belum? Ada concern ke tak? So bila ada jangkitan telinga yang kita panggil otitis media, pendengaran dia tak sama macam kita lah. Ada bunyi yang dia tak dengar atau dia tak dengar langsung pun. So confirm bila kita tak dapat dengar dengan baik, bunyi bahasa pun akan affected. Jadi macam mana kanak-kanak belajar bahasa? Dengan mendengar. Bila dia dengar baru dia gunakan bahasa. So bila dia tak dapat dengar dengan baik, affected lah macam mana dia guna bahasa tu. So speech sound atau bunyi bahasa dia confirm akan affected juga. And then untuk cleft, sebenarnya dalam Malay kita guna juga sumbing, tapi ada terms yang lain sikit, tapi saya tak berapa pasti sangat. Baik kita bahasakan dengan sumbing lah, cleft atau sumbing.
untuk pengetahuan anda semula, kanak-kanak kelas pun antara dia punya structure oral kan, bila ada sumbing dekat bibir, ada kelas dekat lelangit, affected severity lah main peranan. Dia akan affect certain budak ikut depends on dia punya severity, akan affect dia punya bunyi bahasa. Jadi kita akan train jugalah. And then untuk pengetahuan ibu bapa dekat luar sana, especially dengan kanak-kanak yang ada kelas, penting untuk anda semua tahu yang kelas pun prone untuk ada masalah pendengaran juga. So kena check kat situ sebab saluran telinga ke mulut dekat situ akan ada affected juga. Okay. Alright, okay, so harapnya dapat sedikit lah kan info ataupun input bagaimana jangkitan telinga tu boleh mempengaruhi masalah bunyi bahasa kanak-kanak ini. Alright, kemudian okay, jadi ibu bapa ni kena tahu tau, adakah bila mendengar anak-anak ni pelat, kena tahu sama ada masalah pelat anak ini serius ataupun tidak. Kan? Dan memang sepatutnya memang ketika umur ni memang it's okay kalau dia pelat contohnya, ataupun patut umur ni sebenarnya dah tak boleh pelat dah kan, tak ada isu pelat. So maksudnya ibu bapa kena tahu, perlu tahu tentang pelat ini. So satu info yang parents ataupun anda kat luar sana, mungkin sekarang bukan parents, nanti coming soon akan jadi parents kan, yang baru berkahwin, yang baru berumah tangga, in future ada anak nanti. So kena tahu ni sebagai ilmu. Okay, tahu tak bahasa ini kita mahir mengikut tahap umur. Okay, ada bunyi yang senang dan kita akan mahir dulu sebelum bunyi bahasa yang lain. Okey, contohnya yang bahasa mudah yang macam mungkin dia tak confuse sebutan dia. Contohnya huruf P. P. B. Okey, ni macam orang kata fonik dia macam bunyi fonik macam P, B, M, N. Ni kalau bunyi H, W. Tengok saya pun kena guide by terapis ni baru boleh sebut dengan betul kan. So bunyi-bunyi ini contohnya P, B, M, W, H ni sebenarnya kebanyakan by umur usia 2 tahun kita dah boleh hasilkan. So ibu bapa kena tahu by umur anak itu 2 tahun mereka sepatutnya boleh pronounce P, B, M, N, W, H. Betul? Okey. Jenuh nak sebut dia. Okey, itu umur 2 tahun. Dan kalau umur pada umur macam 5 tahun sepatutnya mereka dah boleh mahir untuk sebut apa? C. J. Tengok. Kan ni lidah kena bergulung ke tak ni? Kan kita praktis kan ni macam nak apa tu ni pula praktis vokal pula. Dia macam kena ada bergetar sikit kan. Tapi saya rasa macam tak ada vibration tak. Ataupun v. Macam tu. So bunyi-bunyi yang lebih susah ni macam ada ngeh, sh, kan, j. Tu bunyi ni akan lebih susah, sepatutnya pada umur 5 tahun mereka mahir bunyi-bunyi ini. So mungkin untuk tahu peringkat tahap umur anak pelat ini, parent boleh refer speech sound development. Okay, kalau ada kat saya ni kan, ada nampak. Okay. Lepas tu boleh juga tengok kalau nak tahu tentang speech sound development ini, perkembangan sebutan pertuturan bunyi bunyi bahasa. Okay. Perkembangan bunyi bahasa boleh tengok dekat website www.myhelp.gov.my. Okay, kat situ mereka ada table ini. So parents sebenarnya boleh check pada by age of 2 supposedly anak dah boleh sebut initial sounds ke medial sounds and final sound. Okay, so boleh tengok ini. Kalau saya tunjuk kat sini mungkin tak tampak. So boleh tengok dekat website tadi www.myhealth.gov.my. So boleh refer jadual ini untuk tengok perkembangan bunyi bahasa anak anda. Okay, dan parent kena aware juga sepatutnya anak pada umur 5 tahun kan, pertuturan mereka sebenarnya boleh difahami oleh semua orang. Okay, sepatutnya pada umur 5 tahun bila anak kita converse dengan kita, communicate dengan kita sepatutnya dah boleh tangkap apa yang mereka nak cuba sampaikan.
Dan pada umur 8 tahun sepatutnya kanak-kanak dah boleh bunyikan bunyi bahasa dengan betul. Jadi kalau dekat sini kita maksudnya kena rasa bimbang pada umur 8 tahun. 5 tahun tu dah kena Okey. aware. Jadi pada umur 5 tahun parent dah kena aware sama ada anak ini ada mempunyai masalah bunyi bahasa ataupun mereka ni senang cerita masih pelat lagi pada umur 5 tahun. Jadi bila 5 tahun kita rasa mesti anak kita masih tak boleh nak keluarkan bunyi-bunyi bahasa, masih pelat lagi, bolehlah berjumpa dengan pakar untuk mereka buat pemeriksaan lebih lanjut. Okey. Siapa kat sini ada pengalaman anak-anak mereka pelat? So mungkin boleh share dengan saya kan. Bila anda dah sedar anak tu pelat, kemudian pada umur berapa anak anda dah mungkin ada yang dah pelat sebelum ni tapi tak pernah jumpa pakar, tapi anak dia terus macam okey kan, mereka apa tu nak tahu juga kan. So mungkin boleh share dengan saya lah kalau anak tu pelat lagi kan. So mungkin anda sebelum ni macam mana kaedah ataupun apa tu kaedah, orang kata kaedah ataupun strategi yang anda gunakan untuk membantu masalah pelat ini. So boleh kongsi dengan kita, dan jika anda ada soalan berkaitan dengan pelat ini, boleh tanyakan juga sebab bersama-sama saya kita ada terapi pertuturan ataupun speech therapist yang boleh membantu. Okay, share sikit kan, boleh membantu untuk menjawab persoalan anda. Okay. Alright, Assalamualaikum Puan Zainab. Alhamdulillah dah makan. Okay, so jadi bila anak-anak dia pelat, kita rasa macam comel kan. Comel ni dia pelat lah. Kita bercakap nak susu. Saya perasan kesilapan saya adalah dengan anak kedua. Saya suka bercakap macam tu sebab kita rasa macam ala-ala manja gitu kan. Kita comel kan. Kita rasa macam baby talk kan. Nak cucu kan, ada nak nyam, nak apa tu, nak mam kan, nak mam, nak susu kan, apa tu, apa lagi bahasa kita selalu cakap dengan boom kan, benda-benda tu lah. Saya mungkin bila saya anak saya sekarang umur 4 tahun masih pelat ni sebab saya selalu cakap pelat dengan dia ke kan, mungkin saya tak pasti. Alright, sebab kadang-kadang parent ataupun kita sendirilah kita ambil remeh masalah bunyi bahasa ni sebab kita assume tak apa, nanti pandailah, dia dah sekolah nanti dia dah bercakap dengan orang, dia dah boleh dengar orang cakap yang betul, so mungkin dia boleh cure balik sendiri ataupun pandai balik betulkan dia punya bunyi. So sebenarnya parent kena aware sebab bila ada masalah bunyi ni, dia akan memberi kesan kepada kemahiran literasi anak seperti membaca. Okay, maksudnya bila literasi masalah baca tu, kadang-kadang anak tak boleh nak sebut. Bila proses reading tu kan, dia tak boleh nak sebut huruf tu, tak kenal pun dan sebagainya. Jadi bila masalah bunyi bahasa ni, kalau tak dapatkan intervensi sehingga mereka masuk ke peringkat sekolah rendah, kita takut nanti perkembangan literasi anak itu akan terganggu. Okey, jadi bukan boleh mengganggu masalah akademik juga, tapi dia akan menunjukkan kanak-kanak itu akan mempunyai masalah bunyi dan dia juga akan mengalami masalah sosial ataupun gangguan emosi. Sebab apa? Mungkin akan ada faktor orang ejek. Kau ni pelat lah kan, lidah pendek lah kan. Mungkin orang akan apa tu ejek-ejek dia, pasal orang akan cuba macam meniru gaya dia sebut kan. Jadi bila macam tu akan timbul masalah sosial dalam kalangan anak-anak bersama rakan-rakan dia. So mereka akan rasa rendah diri, mereka akan rasa malu kan. Jadi kita tak naklah berlaku masalah-masalah itu kepada anak kita kan. Jadi bila akan berlaku masalah itu, anak kita terus macam tak nak bercakap. Dia terus tak nak bercakap, dia malu nak bercakap dengan orang kan. Dia takut nanti dia salah sebut, orang ejek dia pelat kan. Jadi dia akan cuba mengasingkan diri dengan masyarakat. Tu kadang dia tak nak campur orang. Sebab ini akan berlaku pada kanak-kanak sekolah rendah. Sebab mereka ni dia masih peringkat rendah lagi, so mereka tak pandai nak apa tu, orang kata macam adjust lah dia punya emosi tu kan. Macam kita mungkin kalau kita tengah marah, kita boleh adjust. Kalau kita rasa malu tu kita boleh kontrol lagi. Tapi bukan kanak, mereka tak boleh, masih belum mampu lagi untuk kontrol punya emosi. So kita nak mengganggu mereka dan kita harap mereka boleh bercakap dengan lebih baiklah. So mungkin OT Rai,
SOT pula, silap. ST Rai. Okey. Hari ni hari Jumaat lah agaknya kan. Okey, ST Rai. Okey, mungkin selalunya kebanyakan untuk bantu kanak-kanak yang ada masalah pelat ni, selalunya apakah kaedah yang boleh parent gunakan? Mungkin kan sebelum sampai ke peringkat yang perlu jumpa pakar, mungkin kat rumah parent rasa macam anak saya dah umur 4 tahun tapi masih pelat, tapi apakah yang strategi yang mudah lah yang parent boleh aplikasikan di rumah untuk bantu improvekan masalah bunyi bahasa anak ini? Okay, there's one thing about doktor cakap yang bila kita bercakap dengan anak, kita guna bahasa manja kan, macam cucu, bam, semua tu. Fact is, bila baby talk, it's good for budak-budak yang kecil. Bila baby, masa tu baby talk sangat bagus sebab intonation main peranan, kita punya facial expression. So masa baby talk is okay bila budak tu kecil. Tapi bila dia dah besar, yang tu kita kena start guna perkataan yang betul lah. Untuk dia pun ikut balik perkataan betul. Kalau tak, sampai besar pun kita takut dia akan guna cucu kan. Susah lah kita. So kita kena ajar dia perkataan yang betul. Tadi doktor kata Tip yang parent boleh buat kat rumah. Tips, the easiest tips is yang saya akan paling simple lah untuk saya nasihat kat parents is, kalau anak tu salah sebut, automatic yang saya akan tengok parents, contohlah budak tu cakap, contoh yang pelat selalu orang cakap apa? Perkataan pelat, susu, cucu. Contoh kalau susu, tapi kanak-kanak tu sebut cucu. Macam ni kita betulkan? Kita cakap bukan cucu, susu. Yang kita ulang tu sebenarnya cucu. Cucu 2 kali kita ulang, susu sekali je kita ulang. So yang mana dia akan tangkap? Sebenarnya dia akan tangkap yang kita still cakap salah tu. Bukan cucu salah, bukan cucu, susu. 3 kali pula susu. Yang susunya sekali je. Jadi jangan ulang yang salah tu, terus dropkan. Yang cakap, oh susu, adik nak susu. Jangan ulang yang salah tu, kita jangan ulang. So dia takkan dengar balik dah. Dia akan dengar terus yang betul. Itu antara strategi yang paling simple lah saya akan ajar parents. Dan kurangkan memaksa lah. Cuba cakap betul-betul. Adik cuba cakap betul-betul. Sebab lagi-lagi budak-budak yang selalu budak yang bunyi masalah bunyi bahasa ni, selalunya yang akan jumpa saya budak-budak yang dah sekolah rendah. Masa tu bila saya tanya, kebanyakan diorang memang ada self esteem yang rendah. Sangat malu, tak berani. Bila saya tanya pasal sekolah, mesti dia cakap tak best sekolah. Bila saya tanya kenapa, dia boleh ceritalah, kawan-kawan ejek. And bila buat terapi pun, diorang boleh cakap, saya tak pandai lah buat bunyi ni. That's how, kesian lah dekat diorang. They are aware of diorang punya kesusahan untuk menghasilkan bunyi bahasa tu. Jadi macam kita main peranan untuk build their self esteem, and jangan discourage them to talk lah. Nak betulkan tak apa, tapi kena cara yang lembut lah, jangan memaksa. Jangan cakap, adik ni cakap tak faham lah. Kesian budak tu. Dia nak cakap ni tapi orang tak faham kan. So kita kena ajar dia. Alright. Okay. So harap faham lah maksudnya tadi. Tips dia yang paling mudah. Kalau kita nak cuba betulkan sebutan anak kita tu, kita jangan ulang balik sebutan yang salah tu. Kita terus sebut yang betul lah, sebutan yang betul. So kalau kat sini saya nampak ada 2 soalan. Okay, soalan pertama, umur berapa yang perlu ibu bapa risau sekiranya anak masih pelat? So saya rasa tadi kalau nak tahu bila kita perlu rasa risau pada umur anak tu usia 5 tahun. Okay, bila 5 tahun tu sepatutnya macam saya sebut tadi, dia dah boleh dah sebut katanya ngeh lah, je kan, kan. Tapi tengok juga perkembangan dalam table tu tadi. So bila umur 5 tahun tu parent bukanlah kena rasa tak risau, tapi maksudnya dah kena aware. Okay, dah kena prihatin. Maksudnya kalau umur 5 tahun tu sepatutnya pada usia 2, 3, 4 tu sebutan yang sepatutnya mereka dah boleh sebut, mereka boleh sebut. Kalau bila umur 5 tahun ada sebutan yang pada usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun seperti macam de pun mereka masih pelat, itu parent dah kena perlu risau dan perlu segera berjumpa dengan pakar
pertuturan lah. Okey, pakar pertuturan ataupun pergilah dekat jumpa doktor lah untuk dapatkan nasihat. Alright. Okey. And then ada soalan yang kedua, ada tak senaman yang boleh praktikkan untuk anak bagi atasi masalah anak pelat ni? Sebab ada orang cakap kadang nak kasih budak pandai bercakap ke apa, kena apa? Apa dia? Bagi lollipop. Okey, kena bagi lollipop. Lepas tu tiup belon lah kan. Tu saya tak pastilah tips mana yang dapat lepas tu dulu kala ke sebagainya. So mungkin ST kita boleh berikan tips senaman yang boleh dipraktikkan untuk anak pelat ni. Okey. Senaman atau urutan oral, kita panggil oral language stimulation or exercises kita buat bila ada masalah kelemahan otot atau masalah dengan otot lah, tapi bukan dengan speech. Speech bahasa pun ada tapi teknik yang tertentu. Untuk senaman saya melalui kajian tak ada lagi lah yang untuk membantu yang dapat proof boleh bantu bunyi bahasa, tapi saya sarankan untuk selalunya bunyi bahasa kita akan spesifik on bunyi apa yang dia tak ada. Jadi contoh kalau dia tak ada R, kita akan target bunyi R lah, macam mana nak macam mana untuk dia kenal R ke tak, macam mana nak buat, macam mana kedudukan lidah. Bila speech therapist dia akan list downkan semua apa bunyi yang dia tak ada, kena spesifik. Memang bunyi bahasa terapi dia spesifik on bunyi tu sendiri. Sebab ada budak yang boleh buat bunyi s, tapi bila sh dia tak boleh. And bila sh tak boleh, most probably c dengan j pun akan affected. So kita kena spesifik lah untuk bila bunyi bahasa ni memang spesifik. Encik kena bawa anak pergi jumpa speech therapist untuk bantu. Speech therapist sendiri akan ajar macam mana nak bantu untuk stimulate bunyi ni lah. Alright, so maksudnya kalau untuk anak pelat ni, kalau mereka mempunyai masalah kelemahan otot saja, baru mereka perlu membuat senaman lah. Dan saya rasa senaman ni pun dia ada peralatan dia kan. Dia ada urutan dia dan dia ada guna alat tu. Dia ada guna alat dia lah. So mungkin kalau anak yang memang mempunyai masalah dari sebutan bahasa tanpa melibatkan kelemahan otot, selalunya kita akan fokuskan kepada bagaimana nak bantu mereka untuk pronounce untuk sebutan benda tu. Okey. Jadi jangan sembarang-sembarang buat ataupun senaman sendiri ataupun urutan sendiri kena konsult sebab bila urutan ni kena konsult dengan pakar lah urutan. Sebab saya tahu mungkin ada di luar sana ada video-video YouTube kan tunjukkan step by step untuk buat urutan. Tapi lepas tu ada juga sekarang memang ada jual kan tools untuk buat oral tu. Boleh parent boleh beli tapi dengan guide daripada speech therapist kita lah. So mungkin bila anak tu dah pergi sesi terapi, mereka memang speech pun dah ajar parent macam mana nak gunakan, perlunya buat dekat rumah and then boleh lakukan. Tapi kalau anda rasa macam anak tu ada masalah pelat, dengan sendirinya nak buat exercise tu, beli alat kat luar tu without the consult by speech therapist tu, kita khawatir lah akan berlaku masalah lain. Okay. Alright. Okay, ada soalan lagi kat sini kawan-kawan yang lain kan yang ada masalah pelat. So kalau macam orang dewasa ni, lepas tu dia tak adalah masalah stroke ke brain injury kan, tapi dia memang akan pelat lah. Maksudnya dia akan, kita tahu kan kita tahu yang ada even public figure pun kita dah boleh identify siapa yang mungkin ada masalah pelat. Kita kan suka tengok kan, kita suka tengok orang ni, dia ni macam sebutan ni mesti ni kan. So orang dewasa ni kita boleh bantu ke untuk memperbetulkan masalah pelat dia orang? Macam saya pun kadang-kadang macam pelat juga. Saya rasa mungkin saya ada masalah pelat sebutan R kot. So boleh bantu tak saya? Contoh macam mana kalau orang dewasa kita ni, mungkin kita tak ada stroke, kita tak ada brain injury, maksudnya normal macam ni, tapi ada isu nak sebutan tu kalau tak betul kan. So bagaimana tu? Okay. Ni sampai sekarang bila orang certain bila dah besar kita still dengar kan dia orang ni pelat. Yang paling famous R dengan S kan. R orang ke belakang kan bunyi dia rendah lah dia rendah lah, robok lah, tapi
One thing yang saya kena tekankan, dialect bukan masalah bunyi bahasa. So certain logat lah kita panggil kan, logat Accent dia accent dia memang ada bunyi R tu ke belakang. Contoh bunyi orang Terengganu kan. Yang R saya tak ingat lah, tapi bila R dia bukan jadi R lah, tapi dia akan ke belakang macam logat. Dia tak cakap lorat logat lain. Macam apa? Tapi R tu bukan R kita lah. R kita, R yang R. Memang ada yang ke belakang. So, dialect or accent bukan masalah bunyi bahasa. So, kita janganlah simply cakap dia ni pelak R. Kita kena tengoklah dia punya accent tu orang mana dulu. Yang tu first kita kena tengok. And then, bila dah besar, saya ada je orang cakap dia tu lidah pendek. Tengok dia cakap pelat. Lidah pendek yang kita panggil ankylosing, tongue tight. Kan orang kata tongue tight. Cousin tunjuk tak ada pun masalah untuk bunyi. Hari tu pun kita dah bincang dengan doktor, dengan Cik Kafi sendiri cakap pasal alif. Lidah dia diorang sendiri perasan lidah dia boleh je sebut boleh je naik. So apa yang tantaknya tak ada pun, lidah pendek tu tak ada, dia tak effect pun dia punya bunyi bahasa. So bila besar ni problem dia memang boleh through therapy, intensive therapy, and kena banyak kali lah. Bunyi bahasa ni satu, terapi dia drilling. Kena buat. Dia ada banyak step lah. Kadang-kadang budak pun memang akan penat dengan saya. So, kita akan banyak break in between sebab penat untuk it's drilling. Memang terapi untuk bunyi bahasa ni drilling lah. So, untuk orang dewasa boleh. Through terapi masih boleh, tapi satu, sebab dah habit, contohnya doktor dah 30 tahun lebih pakai. Mungkin placement lidah tu dah 30 tahun. Bila R, orang kat depan tapi dia kat belakang. So kita nak pecahkan habit tu, yang tu paling susah. Kita akan tengok trend, first therapy dia susah untuk tu, tapi masa terapi at one point dia okey je. Untuk sebut R semua tak ada problem. Tapi bila bercakap kosong macam ni, masa tu R dia semua still tak betul. So bila natural conversation, habit tu yang susah lah untuk kita nak ingatkan R kat mana, R kat mana. So orang dewasa masih boleh, tapi tengok juga severity. Kalau dia ada masalah, masih kena tengok. Kalau dia tak ada masalah oral structure atau kelemahan, speech therapist mungkin tak boleh buat apa-apa. Tengok dia punya ni lah structure. Tapi kalau tak ada structure, insyaAllah boleh. Through therapy masih boleh. Jadi maksudnya saya masih boleh berpeluang lah untuk pergi intervensi untuk menyelesaikan masalah pelat ni kan. Maksudnya kalau saya dapat faham tadi, orang dewasa pun kalau memang ada masalah pelat, jika mereka tak ada masalah lagi structure oral mereka ini, organ oral ni, maksudnya mereka boleh secure. Cuma masalahnya akan menyebabkan tadi lah, kita dah habit, dah biasa. Macam tadi umur bukan 30 tahun 35 tahun. Okay, dah umur 35 tahun ni kita dah biasa menggunakan cara sebutan begitu, placing lidah tu kan. Jadi macam kita orang kata macam mengaji dah nak sebut zai, zol kan. Kan macam placing lidah tu kan, ra kan, bunyi beza kan nak sebut tu. Jadi bila dah jadi habit tu menyebabkan susah nak tukar habit ni. Sudah orang dewasa ni orang kata dah jadi ungkal lah kot kan, dah keras dah. Macam kalau orang kata tebu tu yang buluh betung lah kan, berbanding dengan yang rebung dia tu yang mudah lagi untuk dibentuk. Okey, tapi maksudnya masih ada lagi peluang untuk orang dewasa ini mendapatkan terapi untuk mengatasi masalah pelat itu. Dan yang paling penting, kita sebenarnya orang yang sekeliling ni, bila nampak orang pelat ni, janganlah macam ejek-ejek kan. Lepas tu memperkecilkan mereka, ajuk cakap mereka. Sebab sebenarnya kita nampak benda tu remeh, kita nampak benda tu macam kelakar. Mungkin dia pun at the same time macam gelak dengan kita kan. Tapi sebenarnya sedikit sebanyak dia akan memberi kesan dari segi emosi dengan mereka punya self esteem lah kan. Jadi sebenarnya kita kadang nampak benda tu kecil tapi besar pada mereka, sebab memang kita nampak pun previous patient yang datang ke apa, mereka ni memang akan rasa confidence yang sangat rendah lah mereka bila berhadapan dengan society, dengan orang lain. Sebab tu mereka lebih suka berdiam kan, sebab mereka tak nak nanti bila mereka bercakap, berkomunikasi, bahasa yang dikeluarkan tu bunyinya pelik
Kan, lepas tu pelat. Tapi tadilah maksudnya jangan salah pula dengan orang-orang ada lorat ni kan. Accent dia orang Terengganu bahasanya berbeza, orang Kelantan bahasa beza. So bila kita nampak sebutan dia tu cakap pelat tak. Ia bergantung juga in term of background mereka kan. Yang penting tadi parent kena lihat dari segi perkembangan bunyi bahasa anak-anak. Okey. Alright. Mungkin anda dulu pun pelat, siapa tahu, siapa ingat lagi tak masa kecil-kecil dia ni pelat ke tidak kan? Boleh share dengan saya lah. Semua malu-malu ni nak share dengan kita tentang pelat ni kan, sebab kita nampak benda ni macam simple kan? Sebab memang kebanyakan saya nampak berbanding dengan masalah-masalah lain, sekali masalah pelat ni kurang diberi perhatian oleh parents, sebab mereka merasakan tak apalah, nanti anak tu dah besar, nanti dia boleh betulkan balik sebutan dia kan. Itu kalau secara kebetulan ataupun nasib baik mereka boleh betulkan. What if mereka tak boleh betulkan? Kena jadi masalah, sebab bila makin umur meningkat, proses dia akan jadi lebih sukar lah kan, sebab bila di peringkat awal kat kanak ni, kita macam kita tahu otak mereka ibarat spine yang kita beli, yang masih baru beli tu kan. Jadi bila spine yang baru beli kan, dia punya absorption untuk air tu kan lebih kuat. So sama macam otak anak-anak ni, masa umur kecil ni, umur 5 tahun tu, otak dia lebih cepat menyerap apa sahaja, berbanding dengan kita ni consider spine yang dah nipis macam ni, nak serap air pun dah tinggal tunggu masa je nak buang atas sampah tu kan. Jadi macam susah lah kita nak absorb air tu kan. Okey. Kalau pelat R okey kan? Tak okey lah tu. Itu pelat lah tu kan. Selalu memang. Saya perasan kalau orang dewasa, dia akan pelat R ataupun S. So apa tu masih boleh datang terapi sebab pelat. Tapi kadang memang dekat saya nampak mentaliti masyarakat kita, mereka rasa macam pelat tu biasalah, terutama untuk orang dewasa yang pelat R ataupun S tu kan. Sebenarnya tak okey tau, jawapan dia tak okey. Okey, maksudnya benda tu kalau kita dah di kategori mereka mempunyai masalah bunyi bahasa lah kan. Kita boleh panggil pelat lah. Okey, nanti jangan marah tau panggil pelat, sebab memang pelat R tu untuk kategori orang dewasa, maksudnya memang mereka ada masalah pelat. Kita risau kalau orang tak faham. Sebab kita takut nanti nampak macam remeh, tapi bila kita cakap banyak sangat perkataan yang pelat tu kan, rendang kan, masak rendang, nak masak apa tu, masak rendang kan, tak pandai sebut kan, rendah kan, nak sebut rendah kan, kadang dia akan mengganggu struktur ayat, itu menyebabkan komunikasi tu tak jelas. Sebab tu kalau kita duduk kat Malaysia ke apa, kita kalau ujian bahasa Melayu, bahasa Inggeris tak dulu sekolah, kita ada ujian writing, kita ada ujian listening, kita ada ujian oral. Betul tak? So salah satu pun nak tengok bagaimana kita menyebut sebutan tu, sebab bila kita pelat ni akan mengganggu sebutan kita. Tadi lah masalah literasi tadi, kita membaca tu kan, kita nak pronounce tu, nak sebut tu salah. Okey? Itu dari segi masalah pelat. So ada lagi soalan daripada mereka yang join live kita ni, kalau nak tanya tentang masalah pelat kan. So siapa yang boleh bantu masalah pelat ni, selalunya boleh jumpa dengan pakar pertuturan ataupun speech therapist. Boleh pergi kat mana-mana, government ke, di swasta dan sebagainya, jumpa pada terapi pertuturan. Mereka ni lah yang selalunya akan buat terapi. Kalau jumpa doktor, selalunya doktor akan diagnose. Doktor akan diagnose dan mereka akan lihat jika ada risiko, mereka akan referkan juga kepada terapi pertuturan. So selalunya lebih mudah kalau anda terus dapat berjumpa dengan direct kepada terapi pertuturan, sebab mereka boleh akses dan mereka juga boleh bantu untuk menjalankan terapi. So kalau dari segi bunyi bahasa ni, jika mereka yang tak ada masalah dari segi kelemahan otot, organ oral ataupun struktur, memang kalau kita buat dia punya terapi tu memang banyak kepada drilling drilling punya style lah. Maksudnya memang mereka kena sentiasa belajar menyebut sebab kita nak betulkan sebutan dia kan. Jadi memang itulah kaedah yang boleh. So kalau mungkin kat parents sana kat rumah, kalau dah tahu dah anak tu pelat, contohnya pelat S ke apa, selalu ajar mereka bagaimana nak membunyikan sebutan huruf tu. Okey, satu soalan saya, kalau kita nampak huruf S,
kita nak ajar anak kita sebut S ke atau bunyi S? Hmm. Sebab sekarang ni saya tak pasti, dulu saya tak ada belajar fonik-fonik ni. Dulu tadika dekat kampung tu kan, tadika saya makan dalam dulang, makan biskut, cucu apa tu, biskut, cicah, Milo. Darjah 1 baru belajar 1 2 3 ABC, tapi saya tak belajar fonik. So sekarang kita nampak budak dia belajar fonik style kan. Fonik style. Even dulu pun saya mengaji pun kita ada belajar macam ikrar. Sebab saya rasa ikrar pun sebutan lain. So kalau kita as a parent macam saya ni yang anak masa kecil, saya pun tak tahu dengan kaedah sekarang ni, kita perlu ajar anak kita sebut S ke S ke macam mana? Okay. Okay, good question. So S, macam mana nak ajar bunyi S? Bila bunyi bahasa kita akan perkenalkan dengan fonik lah. Kalau S kita akan, first lah saya akan tanya macam mana bunyi ular. So budak akan good. So kita akan bunyi ajar bunyi ular, bunyi fonik lah. Kalau macam mana bunyi macam mana kita tunjuk lah. Okay, ni S, kenalkan S macam mana, and then macam mana bunyi S. Dia akan step lah, dia akan memang kena pecahkan betul-betul. Dia kena faham ni S, macam mana bunyi S, and then kita kena tunjuk lidah kita macam mana kita letak S dekat belakang gigi. Ada certain jadi pelat sebab apa? Jadi dia keluarkan lidah daripada gigi. Sebab tu jadinya lips lah kita panggil. Lidah dah terkeluar daripada gigi. Bila bunyi bahasa ni kita kena make sure dia kenal macam mana bunyi S tu, and dekat mana placement lidah. Semua main tunjuk main peranan macam mana kita letak lidah kita. Kalau tak, dia still tak nampak. Budak yang dah lebih besar macam 5 tahun kata, senang kita bagi tahu okey lidah dekat belakang gigi. Tapi mesti kita nak explain dekat budak yang lebih kecil kan, macam 3 tahun. Susah kan nak ajar dia. So kita tunjuk gambar. Mak ayah boleh google dekat mana lidah. Terus itu kita boleh ajar, kita tunjuk gambar. Okey, lidah letak macam ni. So dia akan ikut. Itu one of the way lah untuk ajar bunyi bahasa. Okay. Alright. So maksudnya baru saya dapat idea, maksudnya untuk ajar sebutan tu kena menggunakan kaedah fonik. Okay. Sebab saya ingat dulu Adam kat rumah, B for ball. Ada lagu kot. Saya pun tak ingat. For ball. Ball. Okay. Saya pun lupa lah kan. So dia nyanyi tau. C for cat. Cat. Dia nyanyi. So mungkin itu maksudnya cara sebutan fonik yang kita sekarang pun tak boleh tahu kan. Bila dah anak ni boleh tahu. So kalau untuk fonik, parent rasanya boleh refer kot. Sekarang saya rasa ada bunyi fonik songs kan. Ada macam-macam yang parent boleh google macam mana nak ajar anak tu sebutan fonik dengan betul. Jadi jangan pula parent ajar sebutan yang salah pula kan. Salah pula macam A, bunyi fonik dia A. Okay, bukan A. Kan jadi kena tahu kat situ. Maksudnya A. Jangan kan. Maksudnya kena, kalau jadi kita pun nak ajar fonik pun kena tahu sebutan tu sebutan yang betul kan. Sebab kita confuse E tu macam ke ke kan. So kita kena tahu bunyi A tu macam ni, A ke A ke ke kan. Sebab bila kita tengok ejaan tu kan sebutan dia berbeza kan. Ada sebutan yang perlu ada sebutan E kan. Macam apple, macam mana sebutan dia kan, apple ke kan. Jadi kita kena aware dengan dia punya sebunyi fonik tu lah. Maksudnya kalau nak tahu bunyi fonik tu, parent boleh refer kepada banyak Google. Saya rasa sekarang ni dia ada bunyi sound fonik macam mana nak sebutan itu. Okay. Kalau tanya untuk terapi bahasa, dia bergantung. Kalau pergi ke hospital-hospital kerajaan, selalunya anda akan dapat terapi rawatan secara percuma lah. And then kalau untuk di pusat terapi, dia bergantung kepada pusat terapi. Sebab kadang-kadang bila datang bukan nak terus boleh buat terapi. Dia ada beberapa proses yang parent perlu lakukan. Pertama sekali mungkin mereka akan ada buat screening session. Lepas screening session, kalau mereka ada tengok ada risiko ke tidak, mereka akan buat deep assessment lah kan. Mereka akan buat assessment yang lebih untuk mengetahui dengan lebih mendalam lah masalah-masalah anak. Untuk mereka identify, mereka listkan apa masalah-masalah anak. Kemudian barulah mereka boleh discuss untuk apakah kaedah terapi ataupun
rawatan yang sesuai untuk anak tersebut. Tu barulah proses terapi. So untuk proses terapi tu pun bergantung juga kepada tahap severity anak itu. Tahap anak kita ni memang mild ke, moderate ke, ataupun severe punya. So kalau makin severe, makin kekerapan tu perlu tinggi lah. Kalau anak tu jenis mild ataupun moderate, mungkin kekerapan tu kurang berbanding mereka yang mempunyai masalah severe. Sebab masalah severe ni banyak sangat masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Sebab okey, kebanyakan di masalah pasien yang datang kat kita punya center, mereka ni bukan datang dengan satu masalah je. Mereka datang dengan package. Okay? Masalah package ni kadang sebenarnya dengan masalah speech, tapi mereka ni ada masalah sosial juga. Kan? Masalah sosial. Pasal kadang mereka ada masalah speech, datang dengan masalah apa? Tingkah laku. Betul kan? Maksudnya jadi bila speech yang ada ni, mereka hanya bukan buat untuk bantu masalah speech tadi. Mereka kena tolong settlekan masalah sosial tu dulu. Sebab apa? Kalau tak settle masalah sosial ke masalah tingkah laku tu, dia tak boleh nak fokus untuk buat terapi yang seterusnya. Jadi kalau kat sini selalunya datang tu jarang lah yang memang masalah speech sahaja. Selalunya dia akan adalah sikit-sikit masalah yang lain yang perlu terapi kita tackle, settlekan, baru boleh kita kata proses terapi tu lebih berkesan. Jadi janganlah parent expect hantar minggu ni, minggu depan dah settle anak ni. Sebab alah ajar bahasa pun takkan nak ajar sebut S tu bertahun kan. Takkan nak ajar sebut S tu berbulan kan. Maksudnya ingat kan, cuba kat rumah. Okay, cuba parent kat rumah ajar anak tu, kita tengok berapa lama nak buat terapi anak. So maksudnya kat sini proses tu kita kena lihat untuk the whole anak itu. Maksudnya seluruh faktor yang mempengaruhi anak itulah. Maksudnya kita bukan tengok lagi segi bahasa. Bila kita assess mereka tu, kita tengok keseluruhan. Kan, dari segi attitude mereka, sosial. Habis kalau nak ajar bahasa kejap terlompat sana, terlompat sini kan. Bila kita cakap dia punya fokus tak boleh nak fokus kat kita. Dia tak boleh nak dengar. Jadi benda-benda itu yang mengganggu proses terapi itu berjalan dengan lebih cepat. So, okay. So, saya rasa untuk minggu ini kita dah settle untuk share tentang pelat. So, you all yang dengar, saya harap dapatlah sedikit input yang kita share pada minggu ini. Hari ini hari Jumaat, kita share ilmu, diharapkan bermanfaat untuk anda. Tak banyak hari ni, daripada 100 yang saya cakap ni, mungkin satu yang lekat di hati anda praktiskan pun dah dapat ni. Sebab hari Jumaat kita sedekah ilmu kita, semoga dia memberi manfaat kepada anda. So again, cuma minggu depan kita cuti sebab apa? Raya. Okay, minggu depan kita raya. So mungkin kalau kita ada live pun, sebab sebab perkongsian saya ni lebih kepada perkara-perkara yang memerlukan info-info ataupun istilah yang tepat. So saya hanyalah penyampai sahaja. Jadi kalau ada soalan-soalan klinikal tu, saya bukanlah yang pakar yang boleh membantu menjawab. Saya perlu ditemani oleh pakar-pakar yang ada di center saya ni. Jadi mereka minggu depan off cuti sebab dia kacau. Okay, jadi minggu depan kita, kalau live pun kita live yang biasa-biasa saja, tak ada berkaitan dengan perkongsian. Tapi anda boleh komen ataupun PM saya, mesej saya, tajuk-tajuk ataupun isu-isu yang anda rasa anda nak saya share berkaitan dengan perkembangan ataupun pendidikan kanak-kanak ke orang dewasa dan sebagainya, yang lebih kepada untuk mereka-mereka yang berkeperluan khas lah, dari segi bahasa, terapi cara kerja, dari segi masalah tingkah laku, dari segi masalah sosial dan sebagainya. Saya cuba untuk membantu memberi perkongsian. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi sedikit sebanyak pada manfaat pada anda, memberi info. Sebab insya-Allah, bukan insya-Allah, maksudnya harapannya supaya kita bila ada pengetahuan ni, kita tahulah sebanyak apa yang perlu kita lakukan. Mungkin hari ni kita ada anak, 2-3 tahun kita tahu lagi kita ada anak kan. Mungkin sebelum ni alhamdulillah anak kita sihat semua, tiba-tiba ada seorang anak kita yang mempunyai masalah begini. Sekurang-kurangnya ilmu ini dapat membantu persediaan pada masa akan datang. Tapi kita harapkan tidaklah berlaku kepada anak-anak kita. Doa untuk anda-anda di luar sana supaya anak anda semua sentiasa sihat. Tidak diberilah dugaan-dugaan seperti ibu bapa di luar sana. Alright, so saya rasa itu sahaja live untuk hari ini. Okey, semoga anda di luar, terima kasih Zulaika.
Terima kasih kerana mendengar. Jangan serik, okay? Jangan jangan tak nak dengar, okay? Setiap minggu saya cuba, setiap hari Jumaat insya-Allah saya cuba istiqamahkan sebab hari Jumaat Johor cuti tau. Jadi saya cuba istiqamah untuk membantu berkongsi info-info dengan anda sebab hari ni hari Jumaat kita digalakkan bersedekah. So saya mungkin bersedekah dengan ilmu. Okay, semoga ia memberi manfaat kepada anda. Okay, insyaAllah jaga diri masing-masing. Okay, kat rumah stay safe. Kita PKP dilanjutkan. Okay, nak balik kampung. Okay, kalau yang rumah berdekatan tu boleh balik kampung. Yang akan menyambut sambutan Tahun Baru Cina, selamat menyambut Tahun Baru Cina. Saya tak pasti bershopping ke tidak sekarang ni. Okay, lepas tu jaga diri anda. Okay, kita jumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang. Assalamualaikum. Bye. Hai Emma. Kita baru habis live ni, baru masuk Emma. You all pun mungkin boleh suggest dengan kita orang lah nanti insya-Allah waktu yang sesuai untuk kita orang live kan. Sebab mungkin pukul 2 orang baru balik solat, orang baru lepas makan kan. Mungkin tak sempat nak join live kita ni. Mungkin boleh beri suggestion bila kita boleh live. Okay. Assalamualaikum. Itu saja.